Sebab itu kalau kita mengikuti syariat Islam, maka umat Islam akan jauh daripada sifat individualistik. Ya, ada sembahyang fardu di Korea masing-masing, di mana kalau kita bekerja, paling tidak kita sembahyang maghrib, isyak dan subuh, kita akan sembahyang berjamaah. Jadi kita kenalan antara satu sama lain, dan kita menjalin hubungan takaful, bersama, saling bantu-membantu antara satu sama lain. Itu satu. Yang keduanya, sembahyang Jumaat itu kan difardukan kepada orang laki-laki, dan orang-orang laki-laki itu bertemu sesama mereka semasa sembahyang berjumaat, sembahyang Jumaat. Lepas itu difardukan pula untuk haji. Jadi dalam Islam sentiasa ada interaksi antara masyarakat, dan ini menjauhkan diri daripada bersifat individualistik. Itu dari segi manfaat sosiologi. Dan kalau manfaat daripada segi individu, tuan-tuan para pelajar sekalian, ada kajian yang dibuat di Universiti Belayar. Minggu lepas, hari Sabtu yang lalu, saya berada di Kota Kinabalu. Sedang saya duduk-duduk, saya melihat rancangan yang menceritakan tentang kepentingan ataupun hikmah solat, dan kajian ini dibuat oleh sarjana-sarjana atau pensyarah-pensyarah dari Universiti Belayar. Barangkali ada di antara tuan-tuan dan puan yang menuntut, mereka buat kajian empirical study, dan mereka dapati sebenarnya solat ni banyak dia punya manfaatnya, dan antara yang diulas panjang dalam kuliah di TV itu ialah solat ini boleh mengelakkan daripada penyakit important, IMPOTENC, important bagi laki-laki. Itu contoh, dan the description was very vivid oleh pensarah daripada UM itu, tentu benar faham lah bermakna vivid, clear, Itu tentang kepentingan solat yang telah dikaji, dan yang mengkaji tentang kepentingan solat, hikmah solat ini bukan dia satu kumpulan itu saja, bahkan saintis-saintis daripada India pun ada buat kajian tentang solat, saintis daripada Mesir pun ada buat kajian solat. Dan kajian tentang solat yang berkaitan dengan kepentingan kesihatan itu telah dibentangkan di Dubai, sama-sama dengan saya itu tahun 2004 itu. Itu satu. Yang satu lagi yang terdapat beberapa bulan yang lalu timbul isu yoga. Orang-orang Islam pun ada yang terlibat dengan yoga. Sebab itu ada orang Islam yang marah-marah apabila yoga itu diharamkan. Dari segi hukum agama, yoga itu diharam, maksudnya sebab dia melibatkan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan agama Hindu. Jadi ada orang kata kalau Allah tak ada bacaan itu okey, tapi mengapa kita perlu memilih yoga? Tak perlu apa-apa bagi orang Islam. Allah Ta'ala sudah sediakan kita untuk mendapatkan mengelakkan daripada stres. Solat itu sendiri dia mengelakkan daripada stres. Kiranya kita lakukan dengan kita mengelakkan dari solat itu, kita maknanya kita melupakan aspek keduniaan. We cut ourselves from remembering the world, worldly life. Dan dalam yoga pun begitu juga. Dan kajian yang dibuat oleh ahli psikologi daripada Australia mendapati bahawa yoga ni memang dia bukannya tentang yoga, lebih kurang 26 minit. Cuba kita tengok solat kita dalam satu hari itu, berapa minit kita buat, campur semua. Tuan-tuan membuat ini satu daripada hikmah solat dari segi fizikal kita, dari segi biologi dan sebagainya. Kemudian apakah kita sudah mengkaji solat dari kesan menghilangkan stres? Kajian yang dibuat juga menunjukkan bahawa kita ni penuh dengan elektrostatik. Elektrostatik ni yang melompat daripada alat elektronik. Dalam macam kita ni ada elektron yang melompat dari kita barangkali. Dan untuk kita membuang semula
apa elektron yang telah berpindah kepada kita, satu daripada dia ialah kita touch ground. Macam kita punya apa tu, electricity kan ada neutral tu kan, bumi, dawai bumi tu. Dawai bumi itu dia boleh membuatkan cas ke bumi. Jadi macam kita touch kita punya sejadah dengan 7 bahagian anggota badan. Satu daripada fungsi yang baru diketahui oleh manusia itulah reduce kita punya charge dalam badan. Kalau kita punya charge dalam badan itu tinggi, kita akan tidak hanya stres kita tinggi, tapi bila kita solat maka dia akan mengurangkan stres kita. Tolong satu kajian juga yang dibuat berkaitan dengan perkara ini. Kalau di Mekah contohnya, ini kajian yang dibuat oleh saintis daripada Mesir menunjukkan Mekah ni dia punya medan magnetnya zero. Medan magnet di Mekah zero. Ada di video yang saya tunjuk kalau nak tengok lah. Dan apabila medan magnet ni zero, kosong, satu daripada kesannya adalah kita punya hemoglobin kita, dia akan lebih cepat membawa oksigen berbanding dengan keadaan elektrik dia punya medan magnet yang lebih tinggi. Jadi apabila hemoglobin membawa hemoglobin yang lebih cepat, bermakna kita punya respiration akan bertambah baik dan mengeluarkan tenaga yang banyak. Sebab itulah kalau di Mekah ni, tuan-tuan dan puan, para pelajar sekalian, walaupun kita dapati, kita tahu dalam daripada haji itu tawaf itu wajib kan, semasa tawaf ini tidak banyak masalah. Bahkan orang yang bertongkat pun berjalan dengan bertenaga, dan tenaga itu dibawa sampai kita balik ke rumah. Saya nak tunjukkan video ni sebentar untuk tuan-tuan dan puan tengok tentang di Mekah dia punya medan magnet yang kosong seperti mana yang disebutkan oleh saintis Mesir ini. وكان الهواء عن ممتلكاتها الشمس فهي رفضت التوقيت بتوقيت بريتش في حين ان هذا التوقيت بيعمل حاجتين مشكلتين في العالم. المشكله الاولى ان جرينتش المجال المغناطيسي الارضي فيها 8.5 درجه. المجال المغناطيسي في مكه المكرمه 0. وكنا بنتكلم قبل الفاصل مع الدكتور عبد الباسط على مكانيه مكه المكرمه وعلى اهميه النقطه دي في ان احنا حساب التوقيت على خطوط العرض في مكه، على مكه نفسها مش على خطوط العرض جرينتش. ليه بقى كمان؟ هو حضرتك ثبت ان في خلل معين بما انها ثابته على جرينتش. قدروا ب8 دقائق ونص بين نصف الكره الشمالي ونصف الكره الجنوبيه. قدروا بقى ايه؟ 8 دقائق ونص. ما تنتظمش عربيه الطيران بالطريقه دي. ولذلك هم عارفينها وبيحاولوا يعدلوها. لما لو حسبوا على مكه يبقى خلاص التوقيت في نصف الكره الشماليه زي نصف الكره. طبعا هم عارفين ده. ايوه ده الكلام المفروض ان احنا نعمله. نعدله ولازم نعمل اجتماع كبير معهم ونقول له ان يعود التوقيت على مكه المكرمه. ايه كمان فوائد من حساب التوقيت على مكه؟ حساب التوقيت لما تحسبه على مكه المكرمه يعني 8 دقائق ونص في الوقت نفسه المغناطيسيه الارضيه حسابات المغناطيسيه الارضيه مثلا على سبيل المثال في اوروبا يعني احنا بنيجي نقول ايه؟ نقول لناس في ناس معينين مثلا في القطب الشمالي والقطب الجنوبي ما يجيبش موجودين لا كبير. ايوه الاسباب اللي هناك بتتركز القوى المغناطيسيه وقوى الجذب المغناطيسيه اللي بتؤثر على دماغ الناس، بتؤثر على